Tumpuan berita malam ini, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak bakal merasmikan masjid baru di Kampung Jerijih. Sukma ke-21 Sarawak 2024 berakhir gemilang, hero yang tidak didendang diraikan. 12 juta ringgit dana tambahan diperlukan bagi siapkan gereja St. Peter. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bakal merasmikan Masjid Al-Hajj, masjid yang baru dibina di Kampung Jerijih, Belawai pada 1 November depan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talif Saleh berkata, masjid baru di Kampung Jerijih dalam Dun Kuala Rajang ini boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata, kos pembinaan masjid itu berjumlah 7 juta ringgit. Kali ini merupakan semua kampung-kampung di kawasan 41 sudah dibangunkan dan Jerijih saja merupakan kampung yang terakhir yang dibangunkan masjid yang baru. Jadi oleh sebab itulah dengan peruntukan yang diberi di bawah RTT 4.5 juta, tapi dengan ada tambahan kepada pembangunan pagar dan sebagainya, keseluruhan kos untuk membangun masjid ini adalah lebih kurang 7 juta ringgit. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi di Astana Negeri Sarawak pada Isnin. Masjid Al-Hajj di Kampung Jerijih mula dibina pada 2020 dan siap tahun lepas. Pelbagai program akan diadakan sempena majlis perasmian masjid itu, termasuk solat berjemaah yang dipimpin oleh Imam Negeri Sarawak dan bacaan khutbah oleh Mufti Sarawak. Selepas perasmian masjid, isteri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi akan melawat pusat tenunan di Kampung Rajang yang terletak kira-kira 15 minit dari masjid. Turut hadir dalam kunjungan hormat itu ialah Residen Bahagian Muka Datuk Kueh Leh Poh, Pegawai Daerah Tanjung Manis Ismail Kasah, Pegawai Takbir Khas kepada Datuk Lim Talif Saleh Datuk Mazlan Muhammad dan Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Jais Mual Suaud. Kejayaan Sarawak dalam menganjurkan Sukan Malaysia Sukma ke-21 dianggap sebagai penanda aras baharu bagi penganjuran acara sukan di peringkat kebangsaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Hopeng berkata, ini turut diakui oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang menyifatkan standard tinggi ditetapkan oleh Sarawak dalam penganjuran Sukma ke-21 sukar ditandingi oleh negeri-negeri lain. Yang amat berhormat Perdana Menteri madangan saya, susah nak mengikut standard yang telah dilihat di Sarawak ini. So we come to benchmark dan mungkin pihak lain terpaksalah berusaha. Bukan saja kita menjadi champion Sukma 21, tetapi kita telah menaik taraf dan cara standard bagaimana kita organisekan Sukma 21 ini. Ini adalah satu pembaikan dalam kita menjadi tuan rumah dan bagi kita sebagai penganjur, kerana saya rasa our preparation is very meticulous. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis malam apresiasi Sukma ke-21 Sarawak 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari turut mengulas tentang kejayaan Sarawak yang bukan sahaja merangkul gelaran juara keseluruhan tetapi juga memperlihatkan kemajuan dari aspek penganjuran, persediaan teliti dan pelaksanaan yang lancar. Tegasnya, pelaburan kerajaan dalam bidang sukan adalah strategik penting untuk membina keyakinan diri, daya tahan dan semangat anak muda dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Kerana saya lihat apa juga perbelanjaan yang kita keluarkan, that is an investment. Kita melabur kepada anak muda kita supaya dalam sukan tu yang banyak pengajaran. Satu daripadanya ialah self confidence. Mesti ada daya tahan diri. Dan keduanya
kita mesti ada target dan kita bekerja kuat untuk mencapai target. Jadi, pelaporan ini adalah peluang yang penting dalam kita membinakan anak muda. Alhamdulillah, saya lihat bahawa prestasi mereka adalah memperangsangkan. Kalau sportnya bagus, hal lainnya akan bagus. Selesai berucap, Premier Sarawak telah menyempurnakan pelancaran buku Coffee Table Road to Glory Sukma 21st Sarawak 2024. Beliau kemudiannya menyampaikan cenderamata sebagai tanda penghargaan kepada 25 jawatan kuasa yang berperanan penting dalam menjayakan penganjuran Sukma Sarawak. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kui Hien, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Lukas Datuk Abdullah Saidul, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sukma ke-21 Sarawak 2024 Datuk Hee Chang Kee dan div-div kenamaan yang lain. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Datuk Seri Abdul Karim merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kejayaan penganjuran Sukma ke-21 Sarawak 2024. Katanya kejayaan ini bukan sahaja menjadi satu kebanggaan untuk Sarawak sebagai juara Sukma ke-21 tetapi juga sebagai tuan rumah yang berjaya memenuhi amanat Premier Sarawak. Katanya seramai 17,864 petugas dan 3,000 sukarelawan yang dianggap hero yang tidak didendang telah memberikan komitmen penuh memastikan kelancaran penganjuran 37 acara sukan di 9 bahagian seluruh Sarawak. In any battle, in any war, we have got those frontliners. Dalam Sukma, our frontliners are our athletes. Mereka adalah wira-wira kita yang berjuang di gelanggang, di stadium, di kolam renang, di padang-padang, dan di mana-mana sahaja. Apabila kemenangan, merekalah yang diraikan oleh kita. Tapi kita mesti tahu juga di belakang tabir, the unsung heroes, the one who make the whole thing happen, the organizing committee, they are equally as important. That is the reason why we have this malam apresiasi. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, di sebalik kejayaan ini, beliau mengakui penganjuran Sukma kali ini berdepan dengan cabaran besar dari aspek persiapan dan logistik yang hanya memakan masa sekitar 1,5 tahun. Namun demikian, katanya, pelbagai program dirancang dan dilaksanakan dengan jayanya, termasuk majlis pelancaran Sukma, kunjungan hormat ke negeri-negeri seluruh Malaysia dan negara Brunei, larian baton di 12 bahagian di Sarawak serta majlis aspirasi penaja. Untuk meraihkan mereka yang terlibat, kita akan mengadakan selain daripada majlis apresiasi pada malam ini, kita akan adakan di peringkat yang berskala kecil di 2 zon lagi, iaitu di zon tengah yang melibatkan Betong, Sibu dan Mukah, dan juga di zon utara di Bintulu dan Miri yang akan diadakan selepas persidangan Dewan Undangan Negeri nanti. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada 35 penaja dan rakan kongsi rasmi atas sumbangan yang diberikan dalam bentuk kewangan dan barangan. Dana tambahan sebanyak 12 juta ringgit diperlukan bagi menyiapkan pembinaan gereja St. Peter Padungan di sini. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kui Hien berkata, pembinaan gereja itu menelan kos sebanyak 38 juta ringgit secara keseluruhannya. Menurutnya, sebanyak 1 juta ringgit telah disumbangkan oleh unit hal ehwal agama-agama lain Unifor bagi menampung kos pembinaan gereja berkenaan. So far, including the public donations, Sarawak Government Unifor has come up to about 26. We're still short of 12 million. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis penyerahan cek Unifor Sarawak kepada gereja St. Peter Padungan pada Isnin. Dalam pada itu, beliau percaya dengan adanya bantuan bersama, kerja pembinaan ini dapat dilakukan dengan cepat.
Katanya lagi, pembinaan gereja ini bukan sekadar tempat untuk beribadat, malah ia juga boleh dijadikan destinasi khas untuk pelancong. Pembinaan gereja tersebut dijangka siap sepenuhnya pada 15 November ini dan misa tengah malam Christmas dijadualkan sebagai acara pertama di gereja berkenaan. Manakala perasmian pula akan diadakan pada 29 Jun tahun hadapan. Program Satu Murid Satu Sukan inisiatif penting dalam membentuk generasi yang sihat, cergas dan seimbang dari aspek akademik serta kokurikulum. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Wong Tiong Si berkata, sukan sangat penting sebagai medium yang memperkukuhkan kesejahteraan dan keharmonian hidup seiring dengan keharmonian Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Zuhari. Selain itu, beliau turut menekankan pentingnya pendidikan dalam melahirkan generasi berilmu dan berdaya saing, terutamanya dalam era pendidikan digital. Menurut beliau, para pendidik harus menguasai teknologi digital untuk menyediakan ekosistem pembelajaran yang lebih dinamik dan seiring dengan perubahan global. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis perasmian dan makan malam penutupan Pesta Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP peringkat Negeri Sarawak 2024 di Dewan SMK St. Anthony Serike pada Ahad. Pesta tersebut melibatkan seramai 4,651 warga pendidik dari seluruh Sarawak yang bertanding dalam 30 acara sukan dan kebudayaan di 37 lokasi sekitar Serike. Dalam ucapannya juga, Datuk Seri Huang yang juga ahli Parlimen Serike menyatakan rasa bangga atas kejayaan acara yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Serike dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Meradong dan Julau. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Huang turut menyumbang RM50,000 kepada PSKPP Cawangan Serike sebagai sokongan terhadap aktiviti sukan dan kebudayaan yang dianjurkan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK buat julung kalinya mengangkat keunikan budaya etnik Melanau melalui persembahan teater bertajuk Tugau yang dihasilkan oleh Pertubuhan Teater Sanggar Kreatif Kuching. Teater musikal arahan sutradara Weni Lee Esi dan Tini Tairani Abdul Rahman itu dipentaskan selama 2 hari bermula Sabtu 26 Oktober di Auditorium Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur sempena panggung seni tradisional PST 2024 edisi keempat di bawah kelolaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidu berkata, pementasan ini bukan sahaja menonjolkan bakat penggiat seni dari Sarawak, tetapi juga menceritakan legenda Melanau yang kaya dengan nilai dan kepercayaan masyarakat tersebut. Beliau merakamkan rasa bangga terhadap karya ini kerana mampu menarik perhatian penonton dan mengekalkan tumpuan mereka selama 90 minit di pentas utama dengan jalan cerita yang penuh emosi dan menghiburkan. Persembahannya baik sekali. Saya merasa bangga kerana saya harap persembahan mereka dapat diadakan di Kuching nanti. Dan saya harap banyak lagi kumpulan teater di Sarawak diberi peluang untuk membuat persembahan di Semenanjung, bukan hanya di Kuala Lumpur tapi juga di negeri-negeri lain supaya budaya kebudayaan daripada Sarawak, daripada berbagai etnik dapat dipersembahkan dalam konteks berteater atau tarian dan sebagainya. Dalam masa yang sama, saya sudah harap kerajaan negeri melalui kementerian yang berkaitan terus menyalurkan peruntukan yang besar untuk aktiviti kesenian sebegini. Dia dapat juga mempromosi tentang Sarawak dan sebagainya. Datuk Abdullah berkata demikian ketika ditemui selepas menyaksikan teater tersebut pada hari pertama pementasannya. Di samping itu, beliau turut memuji usaha penganjur dalam menjadikan platform seni ini sebagai cara untuk menyebarluaskan nilai dan keindahan budaya Malaysia kepada masyarakat luar. Kejayaan pementasan ini katanya diyakini dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk meneruskan legasi seni dan budaya. Dan tidak lama lagi Yang Berhormat ini akan membentangkan belanjawan untuk 2025 dan sama-sama kita mengharap supaya akan dibentang belanjawan yang baiklah untuk aktiviti kesenian di Sarawak dan dapat kita mempromosikan melalui agensi seperti JKKN, Jabatan Kesenian Kebudayaan
negara, NSS berperanan penting untuk memastikan aktiviti kegiatan kesenian tarian juga diperhebatkan lagi. Data tersebut dibitangi oleh Mustafirin Fatullah Dugau, Anding Idrawani Maragajeng, Michelle Lungan dan Putri Ika Putri Kedaka, Elia Nabila dan Izara Luyan, Kaharjini Semaring, Lia Amira Putri Balai, Jin Semor Tuyang, Jamsari Saili Pencerita, Wizan Saili Lagak, Syahrul Bomobunyian, Maelian Lai Lawa serta 20 pelakon sampingan termasuk penari dan pemuzik. PST 2024 merupakan salah satu usaha Motek bagi memastikan kelestarian seni persembahan tradisional di negara ini dapat diteruskan sebagai langkah pemuliharaan dan pengekalan seni warisan Malaysia dengan menjadikan Kuala Lumpur sebagai hub persembahan tradisional dan variasi aset produk pelancongan negara. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media UKAS masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Malam Aspirasi Sukma ke-21 Sarawak 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.